Yuk. Aku dah pun. Boleh. Aku dah. Tang. Macam bawah juga. Dia dua tu. Ha? Di atas. Bawah ni, belah kanan ni. Aku dah tengok pun ambil ni. Ya. Astagfirullahaladzim. إلى أن المسلسل سيدنا السلام شكرا من شكرا الفاتحة ونشهد من الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعلى كماله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار عظيم بسم الله رب العظيم ورسولك السلام عليك يا رسول الله أخذ بني قبلك له الملك والحمد على كل شيء قدير. InsyaAllah kita menyambung Allahumma salli ala kitab 40 hadis berkenaan dengan akhir zaman yang oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Fizahullah Ta'ala. Kita masuk kepada hadis yang ke Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kitab 40 hadis akhlak Nabi itu hari Sabtu dengan Ahad saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-9. Kau baca dah hadis ke-9 tu? Tak lagi tak? Baca lagi? Last baca hadis ke apa tu? Tak
Telah. Di selepan ulas. Ha? Allah, okey. Hadis ke-9 tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi barakati amin. Hadis yang ke-9, Islam kembali asing. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam mulai berkembang dalam keadaan asing dan ia akan kembali asing pula, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Keterangan Islam mulai tersiar di Mekah dalam keadaan yang sangat asing dari pandangan masyarakat. Sangat sedikit penganut dan pendukungnya kalau dibandingkan dengan penentangnya. Kemudian setelah itu Islam tersiar ke seluruh pelosok dunia sehingga dianut oleh hampir 2/3 penduduk dunia pada ketika itu. Kemudian Islam kembali asing dan kewujudannya dirasa ganjil dari pandangan mata dunia, bahkan dari pandangan sebahagian orang Islam sendiri. Sebahagian dari orang Islam merasa ganjil dan aneh bila melihat orang Islam yang iltizam, komitmen dengan Islam dan mengamalkan tuntutan Islam yang sebenarnya. Seorang Muslim yang iltizam dengan ajaran agamanya dipandang dingin oleh masyarakat dan sukar untuk diterima sebagai individu yang sihat. Contohnya, kalau ada satu program kemasyarakatan kemudian masuk waktu solat, tiba-tiba ada orang yang minta izin untuk menunaikan solat, maka tindakan itu dianggap tidak sopan dan kurang wajar. Sedangkan orang yang tidak solat sambil bersenda gurau ketika orang lain solat tidak dianggap sebagai perbuatan yang salah atau terkutuk. Begitulah seterusnya nasib Islam di akhir zaman. Ia akan terasing dan tersisih dari masyarakat, bahkan tersisih dari pandangan orang Islam sendiri. Ia mengaku sebagai umat Islam dan marah jika dikatakan bahawa dia bukan orang Islam. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini telah menjadi jelas pada hari ini kepada kita semua, iaitu Islam kembali menjadi satu yang pelik kepada masyarakat. Apa maksud Islam di sini adalah amalan syariat yang sebenar, yang betul-betul yang betul-betul yang datang daripada Nabi SAW. Yang ni akan jadi pelik kalau kita amalkan betul-betul di zaman disebut akhir ni. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Contoh, Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Cuba tengok Allahumma salli Muhammad. Satu negara itu dia mengamalkan sistem betul-betul sistem Islam. Allahumma salli Muhammad. Pendidikan mereka pendidikan betul-betul cara Islam. Ada ilmu-ilmu betul-betul menekankan akidah dan sebagainya. Kalau dibuat macam tu akan pelik. Kita boleh tengok pada hari ini di antara negara-negara yang kita akan nampak pelik, iaitu Brunei, Aceh. Ni di antara negara-negara ataupun tempat-tempat yang mereka betul-betul nak mempraktikkan agama betul-betul, dan mereka nak keluar oleh sistem Dajjal, sistem syaitan yang ada pada hari ini. Bila mereka buat macam ni, orang nampak pelik mereka. Apa ni mereka? Tak terima itu, tak terima ini. Hidup macam biasa, orang semua hidup dalam keadaan pandemik lah semua. Kan nampak pelik Kerana mereka betul-betul nak mengamalkan Islam, betul-betul nak ikut yang sebenar. Okey, jadi Allahumma salli Muhammad. Mana-mana tempat ataupun mana-mana orang yang mereka nak ikut betul-betul Islam, di diri mereka akan nampak pelik. Kerana Islam akan kembali pelik, kata Nabi SAW, kembali asing dalam kalangan masyarakat. Seperti mana Islam awal dulu asing, akan kembali asing. Dulu bila Islam muncul di kota Mekah, orang pelik dengan amalan Nabi, orang pelik dengan ajaran Nabi, orang pelik dengan sifat sahabat Nabi, orang pelik dengan apa yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat. Macam tu juga di akhir zaman, orang yang betul-betul amalkan apa yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat, orang akan rasa pelik. Orang akan rasa, kamu ni janganlah baik sangat. Kita zaman ni kita tak baik sangat, tak boleh baik sangat. Janganlah jujur sangat. Jujur sangat ni tak baiklah. Kita berniaga ni janganlah jujur sangat, nanti tak untung lah.
bila betul-betul nak amalkan kejujuran, keikhlasan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dipandang serong. Allah senang. Bahkan di masjid-masjid pun Islam dah kembali asing di masjid-masjid sekalipun. Di masjid-masjid tu Allah senang amat. Allah senang. Sebelum nak semayang, orang sembang. Kalau mai awal tu sembang-sembang, duduk luar lepak-lepak. Cuba kita mai awal, kita pergi masuk baca Quran. Kita tinggal kawan-kawan kita, akan nampak pelik. Oi, duduk sembang tu. Buat baca Quran, buat rajin pula. Allah senang. Habis semayang, kawan-kawan kita ajak lepak luar masjid, sembang-sembang ataupun pergi kedai kopi. Kadang sembang dalam masjid pula. Kita tak mau sembang, kita nak baca Quran saja. Kita nak zikir saja, tak mau peduli langsung. Time kita waktu di masjid akan nampak pelik. Apa dia tu? Ajak duduk zikir ya. Ajak minum tak mau, ajak sembang tak mau. Allah senang. Padahal memang fungsi kita pergi masjid untuk kita tumbuh zikir pada Allah, untuk baca Quran dan sebagainya. Akan dipandang pelik ya. Allah senang. Dan akan semakin pelik agama Islam. Akan semakin pelik, akan semakin asing ajaran-ajaran sebenar agama Islam. Sehingga kan orang yang betul-betul nak amalkan ajaran Islam disebut oleh pengarang kitab kita ni. Allah senang. Sehingga kan orang yang nak betul-betul amalkan Islam di akhir zaman ni, mereka akan Allah senang dipandang dingin oleh masyarakat. Dan masyarakat tak akan boleh terima mereka sebagai individu yang sihat, individu yang betul, yang benar. Kenapa ni pada jumuk sangat ni? Apa ni depa ni tak ikut dunia lah ni? Apa tak up to date lah apa semua? Tengok. Ini kalau betul-betul dekat. Kalau betul-betul amalkan Islam Allah SWT. Jadi sebab apa Islam ini di akhir zaman akan kembali dipandang asing, dipandang pelik amalannya, dipandang pelik akhlak Islamnya, dipandang pelik ajaran Islam yang sebenar. Dipandang pelik kan sebab apa? Sebab ini terjadinya ada asbabnya. Asbabnya adalah rosaknya sistem pendidikan Islam. Sistem. Dulu kita ditekankan agama, tekankan akidah, diajak sungguh-sungguh. Bila masuk penjajah, mulalah sistem pendidikan kita dirosakkan. Dipisah di antara kehidupan dan juga agama. Dipisahkan dunia dan juga agama. Pisah. Seolah-olah kita mengaji di pendidikan di sekolah tidak ada kaitan apa dengan agama. Walaupun kita orang Islam. Orang mengaji di sekolah-sekolah ni daripada darjah 1, kadang tadika lagi, sampai darjah 6. Tingkatan 1 sampai tingkatan 6, tingkatan 5. Dekat hampir 11 tahun kadang lebih pada 11 tahun mengaji. Tetapi dia tak kenal agama dia, tak kenal Tuhan dia, tak kenal Nabi dia. Dan tak ada ruh Islam, tak ada akhlak Islam pun. Bahkan Allah SWT Muhammad, kalau di sekolah dia ustazah ataupun orang yang agama ni lah nak cuba tekankan agama, nak cuba ajak agama Islam yang sebenar, dia akan pandang pelik. Dia apa ni kita nak tekan-tekan ni sangat, ni susah ni Allah SWT Muhammad. Jadi maksudnya apa? Kita punca Islam dipandang asing, dipandang pelik oleh orang zaman ni. Kerana apa? Akhir zaman. Kerana apa? Kerana rosak sistem pendidikan. Itu punca dia. Bila pendidikan dah tak tekankan agama yang sebenar, hanya ditekankan tentang pelajaran yang tak berkaitan dengan agama, waktu tu orang tak faham agama. Orang tak tahu agama, ajaran Islam sebenar. Akhirnya Islam ni menjadi terasing daripada masyarakat. Dan siapa yang amalkan Islam akan dia asing. Tu apa ustaz tu amal macam tu? Apa dia buat macam tu? Tu daripada Nabi ke tu? Dia mula. Sebab dia sendiri tak faham agama dia. Awak yang orang pondok tu nampak dia duduk zikir ramai tu, nampak pelik, sesat apa ni? Dia akan jadi begitu. Jadi sebab apa? Sebab rosak sistem pendidikan. Sistem pendidikan bila rosak, maka Allah SWT Muhammad, maka Islam akan kembali dipandang asing. Kerana orang sendiri tak fahami Islam. Tak fahami Islam. Tengok zaman ni. Di media sosial kita tengok. Sehari dua ni banyak macam fitnah. Ajaran Islam yang sebenar di akhir zaman ni, kita kena keluar terus dari fitnah tu, tinggalkan terus. Macam parlimen baru buka baru ni. Orang semua pakai kutuk dalam Facebook. Kata zoo lah apa semua. Tapi orang yang tak komen langsung, tak ambil tahu langsung, orang akan pandang apa ni depan ni. Tak ambil tahu langsung isu semasa. Sebenarnya tak ambil tahu itulah Islam yang sebenar. Tapi dipandang asing. Kenapa Nabi SAW sendiri yang bagi tahu? Jangan kamu ambil tahu. Jangan kamu masuk. Jangan kamu baca. Jangan kamu komen. Nabi sendiri bagi tahu.
Ni zaman fitnah. Kita tak pasti mana betul mana salah. Sangat gelap. Keadaan sangat gelap. Kami tak tahu, tak nampak. Contohlah isu Ustaz Abid Liu apa semua. Orang yang betul-betul pegang ajaran Islam di akhir zaman tak ambil tahu, tak baca dan tak kata apa pun langsung. Keluar terus daripada isu tu, keluar. Allah senang. Tapi orang pandang apa? Tak ambil tahu isu semasa, tak ambil tahu isu semasa. Tapi itulah yang sebenar. Itulah yang sebenar. Kenapa? Nabi SAW telah ajak kita berkaitan dengan bagaimana nak hidup di akhir zaman. Seperti mana hadis Nabi SAW. Allah SWT. Hadis ini Allah SWT. Riwayat Imam Bukhari. Nabi kata apa? Satakunu fitanun al-qa'id fiha khairun minal qa'im wal qa'im khairun minal yamshi wajada malja'an aw ma'adhan falya'ud bih. Allah SWT. Nabi kata apa? Akan terjadi huru-hara di mana orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Akhir zaman akan banyak huru-hara, akan banyak fitnah, akan banyak benda yang bagi celaru masyarakat. Akan banyak benda yang menyebabkan masyarakat ni rasa tak aman. Masyarakat akan rasa, "Oh, apa ni zaman apa ni awak jadi macam ni?" Peliknya zaman ni. Sehingga kan bila orang rasa tak aman, rasa huru-hara zaman ni, rasa pelik zaman ni, sehingga kan dalam hadis Nabi yang lain, ada orang dia lalu dekat kubur, dia kata untungnya daripada mati dulu. Dalam hadis Nabi SAW, hadis Allah SWT, Imam Bukhari juga. Nabi kata apa? Sabda Nabi SAW, la taqum sa'ah hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajul fayaqulu ya laitani makanah. Ini akhir zaman. Kita tak sampai tahap ni lagi, akan sampai tahap ni. Sikit masa lagi kita tengok. Sikit masa lagi kita akan tengok orang semua rasa kalau kita mati lagi bagus daripada kita hidup zaman ni. Lah ni masih orang kata, orang rasa ni pelik lah zaman ni. Orang pun nampak pelik. Orang nampak, macam-macam lah. Dahsyat lah fitnah zaman ni. Sikit masa lagi kita akan tengok. Mungkin sebulan dua lagi, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, kita akan tengok masyarakat Islam ni akan kata apa? Kita mati lebih baik, kita mati lebih baik, kita mati lebih baik. Dan bila mereka lalu kat kubur, mereka kata apa? Baguslah kalau aku ni dah mati macam ni. Yang Nabi kata apa? La taqum sa'ah hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajul fayaqulu ya laitani makana. Tidak akan terjadi kiamat sehingga seorang melalui kubur orang lain lalu dia berkata, ya laitani makana. Andaikan aku menggantikan tempatnya. Kalaulah aku yang mati dulu tu. Kalaulah waktu ni aku yang duduk dalam kubur tu kan bagus. Celaru sangat zaman ni. Tertekan sangat zaman ni. Stres sangat zaman ni. Banyak sangat rusuhan. Banyak sangat fitnah. Banyak sangat benda yang merosakkan akal kita. Merosakkan keluarga kita. Merosakkan hidup kita. Allah SWT. Sampai kita nak, kita mati dulu. Sampai kita nak, kita ni duduk dalam kubur dah. Bahkan kita akan rasa, bagusnya orang dah mati dah. Bagusnya tok wan kita dulu. Bagusnya tok nenek kita dulu. Tak jumpa pun zaman kita. Zaman mereka syok saya. Zaman kita ni tekanan no. Zaman mereka tak ada pun duduk di rumah. Nak kena kurung-kurung. Zaman kita duduk kurung-kurung di rumah. Bagusnya. Nampak? Orang akan anggap orang dulu bagus. Bagus. Kalau kan kami mati juga kan bagus. Tapi orang tak kata hari tu. Akan kata nanti. Orang akan rasa macam tu nanti. Baguslah kalau aku mati. Tapi tak sampai lagi tekanan sampai macam tu. Tapi akan sampai. So itu buat persediaan akidah, iman, amal soleh. Allah SWT. Akan berlaku macam tu. Allah SWT. Jadi Nabi kata apa? Akan terjadi huru-hara, iaitu fitnah, di mana orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Barang siapa mendekatinya, itu mendekati fitnah. Cuba nak ambil tahu tentang fitnah. Nak komen juga. Ustaz-ustaz bergaduh dia nak komen. Ahli politik bergaduh dia nak komen juga. Dia nak update juga di Facebook dia. Kata ini. Allah SWT. Padahal itu urusan dia bila kat dia. Kalau kamu nak nasihat dia, jumpa dia nasihat elok-elok. Bukan mengutuk, mencaci, memaki, menghina dan sebagainya. Allah SWT. Barang siapa mendekati fitnah, cuba nak komen, cuba pakaikan update. Berlaku tu isu semasa, nak komen. Berlaku isu semasa, nak komen. Padahal dia tak tahu langsung mana yang betul, mana yang salah. Kadang-kadang tak pasti mana betul yang salah. Allah SWT. Kadang-kadang betul dah yang dia bela tu, tapi dia kutuk, dia menghina pula yang tak orang nak betul. Padahal orang tu Islam juga, Muslim juga, solat adat kiblat juga, orang beriman juga, umat Nabi juga.
Tapi dia tak tahu macam mana nak bersikap ketika mana komen fitnah. Akhirnya terjatuh. Akhirnya berdosa. Akhirnya dia pun jahat juga. Dia kata orang jahat, dia pun jahat juga. Sama saja. Allah SWT. Maka hura itu akan menariknya lebih dekat. Siapa yang mendekati fitnah, kata Nabi SAW, fitnah itu akan tarik dia. Makin dekat. Contoh kita nak ambil tahu pasal isu semasa lah ni. Ustaz ni, dia ni kata kat ni, ni kata kat ni. Cuba nak ambil tahu, cuba nak baca. Kita cuba nak dekati. Lama-lama fitnah tu akan tarik kita masuk dalam tu. Akhirnya setiap hari kita fikir, nak tunggu kenyataan media, nak tunggu apa dia panggil pendedahan baru. Akhirnya kita lupa tentang kewajipan kita. Kita lupa dah nak peduli keluarga kita. Allah SWT. Bahkan hidup kita semakin tekanan, semakin hari semakin tekanan. Kenapa? Kita lebih banyak fikir makhluk daripada Allah SWT. Lebih banyak fikir urusan orang daripada urusan kita sendiri. Urusan lebih besar kita nak bertemu dengan Allah SWT. Urusan nak bertemu dengan Allah tak fikir lah. Tapi urusan orang, isu orang, nampak? Jangan ambil tahu. Kalau cuba nak baca, cuba nak ambil tahu mana betul, golongan mana betul, orang mana betul. Fitnah tu akan menarik kamu menjadi lebih dekat. Tarik kamu lebih dekat. Hanyut kamu. Jangan. Allah SWT. Maka dari itu, barang siapa mendapatkan di sana satu benteng atau tempat berlindung lainnya, maka berlindung di situ. Nabi kata di akhir zaman fitnah terlampau banyak, jangan kamu dekati dia. Dekati kamu akan hanyut. Dia akan tarik kamu. Dan Nabi kata kalau siapa yang ada satu benteng nanti di akhir zaman, hendaklah dia duduk, dia berlindung dalam benteng tu. Kena cari benteng akhir zaman. Kena cari tempat yang kita ni tak masuk dalam fitnah. Kena duduk di madrasah-madrasah ataupun duduk di tempat-tempat cara berkumpulan, kelompok kecil-kecil ataupun di rumah kita sendiri. Duduk, buat amal soleh, buat kebaikan, buat benda-benda yang kita ni tak join fitnah. Selamatkan diri dah, kena ada benteng di akhir zaman. Kalau tak ada benteng tu, kita ikut orang ramai, orang awam yang seramai ni, kita akan hanyut. Hanyut. Sampai kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita tak bersedia pun. Sampai kita mati dalam keadaan kita tak ada amal soleh. Kenapa? Hari ni sibuk dengan isu ni, dia kata apa? Nanti habis isu ni aku amal soleh. Aku ngaji. Tengok main isu lain pula, dia masuk pula. Tengok main isu baru masuk pula. Waktu dengan Allah bila? Persediaan bertemu dengan Allah bila? Allah senang. Tengok keluarga bila? Tengok diri sendiri bila? Tengok aib diri bila? Aib orang, aib diri macam mana? Akhir zaman. Kita bersikap kita tak ambil tahu langsung isu-isu yang keluar pada hari ni. Kecuali isu menghina agama, isu-isu tentang menghina Rasul, isu jelas tentang penghinaan pada agama Allah dan sebagainya, kezaliman, penindasan dan sebagainya, yang jelas lah. Itu baru kita cakap sikit. Itu pun ada yang tak semua kita boleh cakap, ada yang tak boleh cakap juga. Ada yang tak boleh kita komen juga. Kadang isu ini banyak dipergunakan oleh orang tertentu. Isu kebanyakan dipergunakan oleh syaitan. Jangan kita dipergunakan oleh orang. Jangan kita jadi orang yang tak bijak, dipergunakan oleh orang. Orang nak menarik pengikut yang ramai, orang nak tarik pengaruh. Kita komen isu. Isu tu bukan untuk dia bela kebenaran diri dia, kadang nak menarik pengaruh saja. Kita tertipu dan kita terhanyut dengan permainan orang. Kita dipermainkan oleh orang. Kita dikontrol oleh orang. Apa hidup macam tu? Akhirnya semua isu yang berlaku tak menguntungkan kita orang Islam, yang menguntungkan adalah orang kafir. Yang menguntungkan adalah orang fasik. Menguntungkan orang yang berkhidmat pada dajjal dan syaitan. Allah SWT macam tu. Tengok waktu ni siapa tak ambil tahu isu, orang akan kata apa? Apa ni tak tahu isu langsung? Ni kita kena lawan. Bela ni. Ni kita ni. Islam akan pandang ni asing. Nabi kata, tinggalkan. Nabi kata, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Maksudnya siapa tinggalkan fitnah, tak join dalam fitnah yang ada setiap hari, tak join dengan isu-isu yang ada setiap hari, itulah Islam sebenar untuk di akhir zaman, contoh amal sebenar. Itu yang sebenar ikut Nabi SAW. Tapi orang akan pandang apa? Apa ni dia ni? Hamba tahu nak ibadat ni, hamba tahu nak ngaji, hamba tak tahu isu semasa. Kita jawab, bukan kita tak tahu. Tapi banyak yang kita tahu tapi kita buat tak tahu. Bukan tak tahu, tahu tapi buat tak tahu. Kenapa? Kalau ambil tahu, kita ditarik. Pihak ni nak tarik kita. Pihak ni nak tarik kita. Mana kita akan pergi? Akhirnya, diri kita hanya ditarik oleh orang. Dipengaruhi oleh orang, dikontrol oleh orang. Tapi, kita dengan diri kita macam mana? Tak ada. Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Kita hanya dipatung saja. Dia panggil apa? Boneka tu. Akhir zaman jangan jadi tu. Jangan lembu cucuk hidung. Isu tu macam seolah kita ni lembu, dia tarik tali. Isu tarik tali. Jadi macam lembu cucuk hidung.
Hari ni isu ni ulah yang ramai-ramai. Nanti isu baru ulah lagi yang ramai. Diri sendiri, keluarga, amal soleh, sunnah Nabi Muhammad, tak ada. Duduk sama-sama menangis dengan Allah SWT, tak ada. Masing-masing hari ni pegang handphone. Handphone tu lah fitnah akhir zaman yang sangat besar. Tengok Nabi SAW kata apa? Dia bila kita tengok hadis ni, kita tengok dengan realiti hari ni, Allah SWT sayang pada kita. Walaupun COVID ini ada ulama, ada pengkaji mengatakan dia adalah buatan manusia, COVID ni. Tetapi dia virus lah, dia buatan manusia. Allah SWT Muhammad. Ni secara dia panggil apa, akhir zaman punya nak kuasai dunia, politik, percaturan politik dunia. Jadi menyebarkan virus. Allah SWT Muhammad. Jadi, tapi hikmahnya untuk orang Islam. Kan lah ni di luar banyak fitnah. Kita kalau pergi market, duduk sama-sama kita, fitnah banyak. Kadang kita ni jenis tak baca handphone. Kawan cerita, hantar isu baru. Senang. Kadang kita pergi rumah adik-beradik, kita jumpa kawan kedai kopi. Dia tak baca sangat handphone, tak tengok TV. Kita mungkin zikir, kita mungkin buat kebaikan, kita kerja saja cari nafkah. Sibuk mengejar kita siang malam. Tapi jumpa kawan kata apa? Hantar isu semasa baru. Aku tak puas hati dengan dia ni tak betul ni, dia ni yang betul. Kita pun bila dengar kawan kita cakap sedap, kita pun pihak pada dia. Padahal kita pun tak tahu isu sebenar. Tak baca pun isu sebenar, tak tahu yang mendalam. Akhirnya kita berpihak pada orang ni, masuk dalam fitnah. Tapi Allah sayang pada kita, hikmah virus, COVID dan sebagainya, kita pakai duduk rumah. Bila duduk rumah, kurang kita duduk terlibat dengan fitnah di luar. Tapi malangnya ada orang duduk di rumah pun nak masuk dalam fitnah, lagi teruk kadang-kadang. Ni akhir zaman. Akhir zaman Nabi kata apa? Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Kita dikurung di rumah ni, hakikat daripada Allah SWT, memang Allah sayang kita. Kerana kita duduk di rumah, seolah kita ni tak pergi ke fitnah. Tak join, tak ambil tahu maksudnya. Kita semua orang yang duduk tak berdiri, tak ambil tahu langsung, tak berjalan. Allah SWT. Kalau kita betul-betul duduk rumah, jaga keluarga kita, buat kerja kita yang penting, dan kita kurang tengok handphone lah, tengok yang penting, TV pun kurang-kurang sangat. Hak baik kita tengok lah. Maksudnya kita selamat di akhir zaman, di rumah-rumah kita. Tapi kalau di akhir zaman, duduk di rumah, walaupun tak jumpa orang, tak dengar isu-isu orang cerita, kita pergi carilah handphone kita, itulah fitnah paling besar. Kadang handphone kita lebih bahaya pada kawan-kawan kita. Allah. Kawan kita mungkin dia cerita satu ya, handphone boleh cerita 10. Allah SWT. Ni akhir zaman. Maksudnya Allah dah jadikan zaman ni kita pakai duduk di rumah berkurung, itu terbaik dah. Selamat dah fitnah. Selamat dah cerita-cerita yang orang bawa. Orang ni bawa bukan cerita isu semasa yang berkaitan dengan negara, berkaitan dengan orang itu dan orang ni. Kadang-kadang berkaitan dengan kampung, berkaitan dengan masjid. Tok Imam kata kat Bilal kata Tok Imam ni, fitnah banyak. Dan selamat banyak orang ni, selamat banyak. Tapi pergi cari penyakit juga, pergi cari juga handphone tu. Selamat banyak ni. Alhamdulillah. Duduk di rumah selamat ni PKP ni. Selamat ada fitnah akhir zaman. Tetapi ada orang juga nak masuk juga dalam fitnah. Okey ya. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, fitnah akan masuk dalam rumah-rumah orang Islam di akhir zaman macam hujan turun. Hujan turun kena hujan kita, rumah kita, tu hujan mana ni, satelit tu sana. Handphone lah tu Nabi SAW sebut. Dalam satu hadis kita tengok. Akhir zaman. Saya baca tadi hadis tu. Okey. Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Allah SWT. Nabi SAW pernah naik di salah satu bangunan yang tinggi di kota Madinah. Nabi naik atas. Dalam kota Madinah ada satu bangunan yang paling tinggi Nabi naik. Nabi naik atas tu. Lalu Nabi SAW bersabda, Hal taraun ma ara. Tahukah kamu sekalian apa yang kulihat? Nabi naik bangunan tinggi, Nabi kata, kamu tahu tak apa yang ku tengah lihat? Apa yang kulihat? Allah SWT Muhammad. Qalu la, kata para sahabat, tidak wahai Rasulullah, kamu lihat apa wahai Rasulullah? Nabi naik atas bangunan tinggi. Kalau kita di letak naik menara letak lah. Allah SWT. Lepas tu Nabi SAW bersabda, sabda Nabi SAW, fa inni la aral fitan taqa'u khilala buyutikum ka waqa'il qatri atau matar. Allah SWT. Maksudnya apa? Sesungguhnya aku benar-benar melihat huru-hara, fitnah. Fitnah ni apa? Fitnah yang saja benar-benar yang menyebabkan kita tak jelas kebenaran.